Salam geng, racun kali ni kan, kalau korang tengah plan nak cari phone baru dalam kategori mid-range, nak harga yang tak adalah mahal mana tapi nak spek yang baik-baik, saya rasa korang kena tengok dulu video ni sebab kali ni saya bawakan khas untuk korang. Kita ada Infinix Zero 5G, yang mana Infinix ni boleh kata salah satu brand yang tengah nak berkembang lah dekat pasaran Malaysia. Mungkin dia nak bersaing dengan brand-brand famous yang lain macam Realme dan juga Xiaomi. Last time kalau korang ingat lagi, kita dah pernah tahu review brand ni. Boleh kata agak menarik lah spesifikasi dan juga harga yang ditawarkan. Tapi saya rasa kali ni lebih menarik. Lagi-lagi kalau korang ni gamer, memang saya rasa korang kena tengok video ni tau. So, kalau korang dah tak sabar nak tahu apa dia yang special, apa dia yang kurang, jom kita mulakan racun sekarang. Actually kan, dekat pasaran Malaysia ni, Infinix keluarkan dua model tau. Satu kita ada Infinix Zero 5G macam yang korang nampak saya pegang, dan satu lagi kita ada Infinix Zero X Pro. Yang mana untuk Zero X Pro ni saya perasan dia lebih dekat kamera. Kalau korang nak performance, saya memang suggest korang pakai Infinix Zero 5G ni lah. Untuk kedua model ni kan akan mula dijual dekat pasaran Malaysia nanti 3 Mac. Korang boleh standby dekat Shopee Infinix. Yang paling menarik, untuk 200 orang terawal beli, korang akan dapat potongan RM100 dan juga free smartwatch tau. Untuk harga macam yang tertera dekat skrin sekarang. So kalau korang nak dapatkan Infinix Zero 5G ni dengan harga RM999, korang kena standby nanti 3 Mac, kena jadi 200 yang terawal. Apa je yang korang akan dapat dalam kotak, kita akan unboxing dulu. Yang mana dari segi rekaan tu memang saya agak suka lah rekaan kotak yang dibawakan Zero 5G ni. Nampak lebih premium dan juga eksklusif lah dengan ada kemasan carbon fiber white tu kan. Memang nampak cantik. Bila kena cahaya tu dia macam ada pantulan tau. So korang akan nampak lah dia punya 5G ni pun macam ada shining-shining. Di bahagian sisi kanan dan kiri ada tulisan yang sama macam ini, Zero 5G Now. Di bahagian bawah ada MCMC, lepas tu belakang ada spek highlight. One korang buka je, kita akan tengok apa ada. So korang akan nampak ada website infinixmobility.com. So once korang buka kotak, korang akan terus nampak lah phone tu sendiri. Yang mana dekat plastik luaran ni ada spek highlight dia lah. Contohnya macam dia support 5G. Dia pakai chipset Dimensity 900 tau. Chipset ni boleh kata powerful lah berbanding yang G series lah, G96, G95. Dia 6nm gaming master processor. Untuk rekaan Unicurve dan juga ada 30 zoom camera system. So kita akan buka dulu, lepas ni baru kita tengok lah macam mana phone tu kan. Alright, so saya perasan dia punya kotak, biasa kalau kita buka kotak dia ada kotak asing tau. Yang ni kotak tu dia terus bersambung dengan dia punya tempat letak phone. So kita akan cuba tengok apa yang ada dalam kotak ni. Kita akan buka dulu. Alright, so dalam ni kita dapat SIM tool ejector tapi dia letak plastik asing. Menarik. So ada manual. Dia bagi duit. Memang Infinix dia suka bagi RM1 tau, $1 tau kat dalam tu. Tapi ni bukannya duit lah. Yang ni macam apa benda tau kan. Welcome to Gen X Club. So kita juga dapat dekat sini casing. Casing dia ni pun agak menarik. Dia macam ada texture. So dia punya kamera pun dia cover. Menarik. So dalam kotak lagi korang akan dapat kabel pengecasan USB-A to USB-C dan terakhir adapter 33W. Infinix Zero 5G ni kan boleh kata smartphone mid-range budget yang ada design boleh kata agak unik dan juga lebih menarik lah. Yang mana design belakang dia ni jenis curve dan agak glossy tau. So bila glossy ni memang senang lah akan merangkap cap jari korang. Apa yang paling unik dekat sini, panel belakang phone ni dia terus bersambung dengan kamera. Dia macam ala-ala rekan Oppo Find X3 Pro. Teknologi ni kan Infinix panggil Unicurve design tau. Sekilas pandang material yang dia guna pakai ni memang nampak macam gelas premium, tapi actually diperbuat daripada bahan plastik. Korang akan terasa plastik tu bila korang pegang phone ni. Lagi bila korang tekan kat permukaan belakang dia ni, memang terasa lah keplastikan dia tu kan. Di bahagian sisi kanan phone ni kan, korang akan nampak lah ada satu lubang SIM tray. So kita akan cuba tengok lah berapa slot yang disediakan dekat dalam ni. Once kita buka dekat sini, saya akan tarik dulu dia punya slot ni, agak susah. So dekat sini korang akan nampak lah dia support dual SIM. Dan di bahagian belakang ni juga boleh letak korang punya micro SD card. So just nice lah, dalam 128GB storage dalaman. Ada pula SD card. Kalau di bahagian atas dekat sini clean tanpa sebarang lubang ataupun butang. Di bahagian sisi kiri dekat sini korang akan nampak ada volume rocker up and down. Dan dekat power button ni berfungsi sebagai fingerprint scanner. Kalau beralih di bahagian bawah dekat sini korang akan nampak lah ada salah satu lubang speaker. Yang mana memang dia support satu speaker je, bukan stereo, just mono. Lepas tu ada port pengecasan USB-C, ada mic dan juga ada lubang audio jack. Beralih di bahagian hadapan, korang akan nampak kalau Infinix Zero 5G ni menggunakan skrin jenis berlubang di tengah. Biasanya kalau korang perasan kan, Infinix ni memang suka bagi phone-phone diorang tu skrin bersaiz besar tau. Okey lah, untuk saiz yang ada dekat phone ni pun 6.78 inci beresolusi Full HD+. Untuk panel dia tak pakai AMOLED, dia just pakai LCD saja. Untuk AMOLED tu ada dekat Zero X Pro. Dia juga support 120Hz refresh rate jenis adaptive dan juga 240
140Hz touch sampling rate. Saiz skrin 6.78 inci tu bagi saya dah okey lah, nice lah untuk korang lain movie ataupun gaming. Even just pakai panel IPS tapi still tajam dan sedap mata memandang. Color dia pun boleh kata agak pop up. Cuma kekurangan dia kan, dia tak support HDR dan 500 nits max brightness yang dibekalkan tu tak cukup terang lah untuk penggunaan time korang di bawah cahaya matahari ataupun outdoor. Untuk multitouch hanya support 5 jari dan dia tak support wideband L1 untuk korang stream kandungan HD dekat Netflix. Dari segi audio, Infinix Zero 5G ni dia support audio jack di bahagian bawah dan juga single speaker mono lah, bukan stereo. Even single speaker kan, tapi bunyi yang dihasilkan tu memang agak kuat lah. Cuma kalau dari segi quality bunyi tu just nice lah, tak ada apa yang special, standard basic speaker setup sahaja. Jom kita dengar lah bunyi dia macam mana kan. Yes, prestasi ni antara selling point utama lah yang ada dekat phone ni yang membuatkan saya sendiri lebih prefer Zero 5G berbanding Zero X Pro kan. Yang mana phone ni dikuasakan dengan chipset MediaTek Dimensity 900 5G dengan binaan 6nm. Chip ni kalau kita comparekan dengan MediaTek G series macam G95 ataupun G96, Dimensity 900 ni memang jauh lebih baik lah, lebih high spec dari segi GPU dan juga CPU tau. Lagi-lagi kan, phone ni juga dipackkan dengan RAM jenis LPDDR5 8GB RAM, lepas tu seorang dalaman 128GB jenis UFS 3.1 yang pantas. Untuk menjaga suhu lah kekal stabil, phone ni dilengkapi dengan heat pipe thermal module 2.0 dan juga 3D cooling master. So far kan, sepanjang saya gaming pakai Infinix Zero 5G yang dikuasakan MediaTek 900 ni, memang saya sangat-sangat berpuas hati dengan hasilnya. Saya try main banyak game jugalah. Of course, saya main Genshin Impact, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile kan, PUBG New State. Rata-rata memang saya terasa sangat sedap. Dia punya bacaan FPS pun memang sangat-sangat stabil. Cuma untuk Genshin Impact biasanya memang akan terasa drop bila banyak player, macam korang tengah lawan banyak enemy. Cuma masih playable. Dari segi suhu pun boleh kata just nice. Dia still boleh maintain bawah 45 darjah Celsius, which is belum sampai tahap overheat. Gyro pun ada kan, tak ada masalah, memang sedap, memang accurate. So sekarang ni jom kita tengoklah grafik apa yang support dekat chip ni, dekat phone ni. Untuk player PUBG Mobile, saya rasa mesti korang suka gila lah dengan grafik yang support dekat phone ni kan. Highest korang boleh dapatkan HDR Ultra ataupun korang boleh dapatkan setting kegemaran ramai Smooth Extreme 60fps. Untuk PUBG New State, grafik paling tinggi korang boleh dapatkan Ultra dan juga frame rate korang boleh setkan kepada Max. Next, untuk Call of Duty Mobile, korang boleh pakai grafik quality high dan juga frame rate very high, ataupun korang boleh lowkan demi grafik quality dan korang boleh dapatkan demi frame rate yang paling max. Untuk Mobile Legends, sekarang ni saya dah setkan demi setting yang paling tinggi, korang boleh tengok sendiri gang. Terakhir untuk game Wild Rift, dekat sini setting tertinggi korang boleh setkan kepada super high dan juga frame rate paling tinggi 60fps. Beralih ke bahagian kamera, Infinix Zero 5G ni dilengkapi dengan triple camera setup di bahagian belakang. Kamera utama sebesar 48MP. Dia ada 13MP telephoto, boleh buat 2 kali optical zoom dan juga 30 kali digital zoom. Dan yang terakhir 2MP untuk depth sensor. Untuk kamera hadapan beresolusi 16MP sahaja. Sekarang ni kita dah pun masuk dekat dalam aplikasi kamera. Kita akan cuba explore dan tengoklah apa yang special ada dekat dalam ni. So far untuk UI tu memang rasanya standard Infinix macam gini lah, warna hijau kan. Untuk tukar mode, just swipe kanan dan kiri. Untuk tukar lens, tekan di bahagian atas. Ada 2 kali untuk optical zoom dan 30 kali untuk digital zoom untuk gambar. Untuk rakaman video, digital zoom ni boleh pergi sampai 15 kali. Untuk resolusi dekat sini kan, kita akan cuba tengok lah. Paling tinggi korang boleh dapatkan sampai 4K 30fps. Paling rendah 720p 30fps. Ada short video, ada AI cam, beauty, portrait, super night dan ada banyak lagi mode yang korang boleh pilih mengikut kesesuaian korang sendiri. Untuk gambar yang dirakam waktu siang kan, waktu daylight ni bagi saya agak baik, tapi tak ada apa yang wow, tak ada apa yang macam menarik sangat lah. Dia punya detail pun average kan. Tapi untuk gambar yang ditangkap menggunakan 2 kali optical zoom ni, hasil dia nampak macam agak berbeza daripada main camera. Warna macam lebih pop up, lebih detail, cuma kadang-kadang dia punya overexpose tu agak teruk tau. Manakala untuk gambar low light ni bagi saya lebih menarik daripada gambar daylight. Ketajaman detail dia tu lebih cun, noise pun ada control, sedaplah mata memandang.
Sistem operasi menjalankan Android 11 dengan skin XOS version 10, yang mana sekarang kita akan cuba explore dan tengok sikit lah macam mana UI dia apa semua kan. Untuk skin ni rasanya depend lah pada selera masing-masing, ada yang suka, ada yang tak suka kan. Tapi apa yang saya perasan, untuk XOS ni memang banyak sangat lah dia punya features dan banyak pun yang korang boleh customize, dan of course banyak juga bloatware dekat sini. Untuk dia punya notification panel macam gini. Next, kalau korang tekan bahagian setting, di bahagian display and brightness, korang boleh tukar refresh rate dekat sini. Lepas tu ada juga ada theme, boleh tukar wallpaper kan. Cuma saya perasan dia tak ada preset untuk korang tukar color tau. So kalau kita pula pergi di bahagian storage, kita akan tengok sikit macam berapa dia punya sistem dah makan. So sistem makan dekat sini agak banyak tau, 21.68GB. Kalau kita pula pergi di bahagian special function, dekat sini ada banyak juga fungsi yang menarik. Contoh kalau dekat sini, dia ada macam ada virtual RAM tau. Dia boleh tingkatkan lebih kurang 5GB lah, campur 8 dengan 5 jadi lebih kurang 11GB korang ada RAM. Next ada game mode juga ada, video assistant dan banyak lagi benda yang best-best ada dekat dalam skin XOS version 10. Dan untuk features terakhir kan, Infinix Zero 5G ni dibekalkan dengan bateri berkapasiti 5000 mAh dengan sistem pengecasan 33W. Yang mana saya perasan, sistem pengecasan 33W yang dibekalkan dekat Infinix Zero 5G ni nampaknya lebih lambat lah berbanding yang ada dekat phone-phone yang lain saya pernah try macam Xiaomi. Yang mana kan, Zero 5G ni diambil masa lebih kurang dalam 1 jam 36 minit untuk fully charge daripada 0 ke 100%. Tapi kalau bercakap dari segi punya battery life tu, bagi saya memang puas hati. Saya dapat SOT lebih kurang dalam 6 ke 7 jam lebih. So, apa komen korang? Dengan harga yang ditawarkan tu, korang rasa berbaloi tak dengan spesifikasi dia tu? Dia ada design yang clean kan, 120Hz refresh rate, decent chipset, support 5G, bateri besar dan kamera telefoto. So, kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.